Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian di dalam majlis tafaqquh fid din, majlis memahami agama, di mana dalam satu hari kita telah diberi peluang untuk belajar 3 subjek: fiqh, tauhid dan tasawuf. Jadi kita ni yang terakhir, yang ketiga. Tajuk yang saya pilih untuk kita bincang, kongsikan pada kali ini, iaitulah as-sabru miftahul faraj. Sabar adalah merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesenangan. Sebagaimana kata di ahli fikir, pokok bunga dia sabar duduk di celah-celah duri, maka dia telah melahirkan, menerbitkan bunga yang begitu cantik. Rumput yang memilih jalan yang selesa, dia tak ada duri, rumput dia hijau ya, maka dia hanya menjadi makanan kambing dengan unta dan lembu. Itu kata ahli-ahli fikir sebagai lontaran idea bahawa manusia ini perlu kepada kesabaran, barulah kita naik meningkat darjat yang begitu besar. Maka bila kita duduk dalam keadaan melalui hari-hari kehidupan kita hari ini, maka kita kena lihat bahawa manusia silih berganti harinya. Kata sebagaimana kata ahli syair, al-ayyamu dual, hari itu berpusing, beredar. Hari ini kita bangun dengan keadaan ceria, gembira kita, happy kita, suka daripada pagi sampai malam. Besok mungkin kita bangun dalam keadaan sedih, duka cita, serabut, resah, macam-macam. Maka bagaimana kita melalui hari-hari ini supaya sama ada kita gembira ataupun kita duka cita, dua-duanya kita nak mendapat manfaat daripadanya. Sampai orang tanya, sedih, duka cita, bala, manfaat juga? Kita kata na'am, ada manfaatnya yang tersendiri, yang tidak ada pada waktu kita senang dan waktu kita susah. Maka kelebihan ataupun disebut dengan nama keuntungan orang-orang yang boleh bersifat dengan sifat sabar. Sebagaimana kata orang, sabar mudah diucap, payah dilaksanakan. Tetapi kita cuba mengambil motivasi ataupun mengambil semangat daripada nasihat-nasihat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, barulah kita akan nampak betapa pentingnya sifat sabar. Yang pertama, kelebihan sifat sabar ataupun keindahan sifat sabar yang pertama, iaitulah kita akan mendapat kasih ataupun cinta Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sayang dia kepada orang-orang yang sabar. Artinya, bila Allah Ta'ala sayang, tentulah di sana ada balasan, ganjaran yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Apa Nabi kata? Wa ma u'tiya ahadun ata'an, tidak diberi kepada seorang hamba Allah Ta'ala itu satu anugerah
khairan, yang lebih baik, au ausa, yang lebih luas, minas sabri, daripada sabar. Artinya hadis ini, siapa yang dianugerahkan sifat sabar, maka itu satu kemuliaan yang besar yang Allah SWT beri kepada dia. Jadi kita bersyukur kita dapat sifat sabar. Kalau tak sabar, kita akan kehilangan dua perkara sebagaimana yang saya akan sebut nanti dalam bahayanya bersifat dengan tidak sabar. Itu hadis Nabi SAW cerita kepada kita bahawa apabila manusia itu sabar, artinya kesabaran itu telah Allah merupakan anugerah yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kita cubalah menghadapi semua keadaan dengan sabar. Yang kedua, alla mahdud fi alamis thawab. Ganjaran yang diberi kepada orang sabar tidak terhad, tidak ada limit. Contohnya sedekah, ada limit dia, dari 1 jadi 10 sampai kepada ila 700 kepada 700. Tapi sabar, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah SWT anugerahkan kepada orang yang sabar ganjarannya bighairi hisab, tanpa limit. Artinya orang yang sabar, lagi tinggi darjat kesabaran, lagi besar dia punya pangkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cuba sabar dalam tajuk yang terakhir. Nanti kita akan bincang tentang beberapa tip bagaimana nak menjadi manusia sabar. Ini bila Allah SWT sebut bighairi hisab, aku beri kepada orang sabar tanpa hisab. Kata di ulama tafsir, ai fi maqayisillah, dalam neraca kira-kira Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata tanpa hisab, bighairi hisab, mana kita nak tahu banyak mana Allah Ta'ala nak beri. Kita hanya ihtisab, kita hanya mampu mengharapkan pahala yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna 'izamil jaza' ma'a 'izamil al-bala. Besarnya balasan itu mengikut besarnya bala yang dimari. Bala kecil, sakit gigi, sakit kepala, tersepak duri, bala itu. Tapi oleh kerana dia kecil, maka pahala dia setakat tu. Bukan tak boleh, boleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yusabu fi jasadih, tidak ada seorang muslim, termasuklah muslimah, yang terkena kepada jasadnya, tubuhnya, apa-apa musibah, sakit, apa-apa benda, illa amarallahu ta'ala al-hafazah, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat yang menjaga kita, uktubu li'abdi fi kulli yawmin wa laylatin minal khairi ma kana ya'malu. Tuhan kata apa? Kamu tulis kepada hamba aku itu pahala mengikut kebiasaan amalan yang dia buat waktu dia sihat. Contohnya kita hari ni kena ujian, aksiden ke apa, duduk hospital. Bila duduk hospital nak pergi masjid pun tak boleh, solat pun kena duduk, nak buat kebajikan yang biasa kita buat tak dapat. Semua itu dikira pencen. Allah anugerahkan kepada kita pahala yang besar, pahala yang besar walaupun kita tak buat apa-apa. Tapi syaratnya adalah, syaratnya jangan mengamuk, jangan marah kepada penyakit apa sakit. Saya ni ahli masjid ni, patutnya ahli-ahli maksiat tu kena bala. Kita orang masjid apa kena bala? Ni ada orang telefon dengan saya, dia kata, ustaz, saya ni ramai adik-beradik, dalam ramai-ramai ni saya lah yang tutup auratnya, yang solat, tapi kenapa saya kena bala? Itu kita tak faham konsep.
Konsepnya Allah Ta'ala beri bala sebab apa? Besarnya balasan dengan sebab besarnya ujian. Kata saya, kata saudari, puan, jangan susah. Allah sayang kepada puan bermakna bila kita ni beribadat, Tuhan dah beri satu anugerah yang besar. Dia beri kita mendapat pahala tanpa kita buat kerja. Pahala apa? Pahala sabar. Tak payah buat apa-apa, duduk kat katil hospital. Jangan duduk marah dengan siapa-siapa, duduk zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekali kita sakit kerak, mari astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Jangan duduk mengamuk. Misi mengamuk, marah ke doktor, marah orang tu orang ni, kenapa tak mari? Alah, kalau mengamuk salah, hilang kita punya kelebihan. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga, ma'iyyatun turisus sakinah. Penjagaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang menyebabkan kita dapat ketenangan. Dia panggil ma'iyyah. Ma'iyyatullah maknanya Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita sehingga kita tenang. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 153. Tuan-tuan tanda ayat-ayat ni untuk kita balik tadabbur nanti. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dalam bahasa tafsir dia panggil ma'iyyatullah. Ma'iyyah bermakna Allah Ta'ala bersama dengan kita, bukan dia mari duduk dekat kita. Itu ajaran sesat. Allah Ta'ala mari duduk, tapi Allah Ta'ala bersama dengan makna Allah Ta'ala beri bantuan, beri pertolongan, beri anugerah kepada kita. Sebab apa? Sebab kita sabar. Dia panggil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan orang yang sabar. Orang sabar, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita. Allah Ta'ala beri pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Maka kita di sini, kita kata Allah Ta'ala bantu kita, kita kata, tapi jadi masalahnya kadang-kadang kita kata kalau Tuhan nak bantu kita, kenapa kita kena buat pujian? Ini penting sangat kita belajar, tuan-tuan, khususnya dalam ilmu yang dipelajari tadi, dalam bab ilmu tauhid, di dalam beriman kepada qada dengan qadar. Isu beriman dengan qada dengan qadar, kadang-kadang kita terlepas banyak benda di situ. Kita sekarang ni berusaha untuk tidak kena bala dengan macam-macam kita buat. Naik kereta tu, kalau nak beli kereta tu, beli semua belok angin tu, semua belok. Kadang-kadang dia keluar belum pada masa pun ada juga, mati juga kita akhirnya. Dia punya usaha tu, jaga kita traffic light, jaga kita undang-undang jalan raya, semua patuh. Tapi kita patuh, orang lain mari langgar kita, kena. Maka kita mengatakan takdir Allah SWT tidak boleh lari. Takdir Allah Ta'ala tak ada siapa boleh lepas. Tetapi bagaimana kita menguruskan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena, takdir Allah Ta'ala yang bawa kepada kita senang, kita syukur. Takdir yang mari kita susah, kita sabar. Dua itu saja sifat seorang mukmin yang tidak ada pada orang lain. Yang keempat, kelebihan yang keempat, dengan sebab ujian kita dapat meninggalkan alam maksiat, alam sayyiat, benda-benda yang tak baik. Berapa ramai orang yang dulunya lara, leka, lalai, tapi bila mari ujian menangis dia. Allah Ta'ala sayang ke saya sehingga dia beri ujian. Kalau tak bagi ujian, saya masih lagi leka, masih lagi lara, masih lagi tak ingat. Sabda Nabi SAW, ma min muslim yusibuhu azab. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesusahan. Azab di sini semua benda lah, penyakit, bala, apa-apa benda yang tak baik. Syaukatan fama fawqaha, termasuklah tusuk duri. Dia berjalan kena duri, sakit kaki dia. Illa kaffarallahu biha sayyi'atan,
Nescaya Allah Ta'ala beri kafarah, menghapuskan sayyiat, dosa-dosa kesalahan dia. Karena itu kita jangan tak boleh marah. Jalan-jalan terlanggar, sepak batu, oi celaka batu ni, mana pakcik tukar kebun ni, apa buat kerja sini, makan gaji buta, free, kaki berdarah, pahala hilang. Habis orang dia marah, sampai ke tukar kebun, jaga imam masjid pun kena marah lagi. Apa punya masjid ni? Pun dia langgar batu, astaghfirullah, atub ilaika. Darajat dia naik, dia punya zub, mustawa iman dia meningkat naik darajat. Nabi kata apa? Wa hattat anhu zunubuh, digugurkan daripadanya dosa-dosanya. Kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pokok menggugurkan daun-daunnya. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, kalau kita ingat hadis-hadis tentang ini, adakah kita menyebabkan kita rasa resah? Kita rasa bertambah sedih? Kita rasa alhamdulillah. Kita bukan minta pun, bukan nak pergi langgar batu pun, tapi dah terlanggar. Benda tu dah berlaku, dah kena. Nak lepas tak lepas dah. Maka kita letak bahawa Allah SWT nak hapuskan dosa kita, nak angkat darajat kita. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sentiasa berterusanlah bala itu menimpa ke atas seorang mukmin dan juga mukminah, sama ada bala atas dirinya sendiri, anak-anak dia, harta benda dia dikhianati oleh orang, diambil orang contohnya, hatta yalqallah, sehingga dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, dia tak ada lagi dosa. Allahu akbar. Kita kena ingat itu sajalah yang saya ada. Hadis ini diriwayat oleh At-Tirmizi. Karena itu saya sering berpesan kepada para jemaah sekalian bahawa bila ada orang yang kena bala, kita jangan tunjuk jari. Main-main patut pun, saya rasa dia ni patutlah rumah dia kena rompak, dia tak keluar zakat. Kenapa kita suka buat suuzon dengan orang? Kita tahu tak dia tak keluar zakat. Main-main dia tu bakhil tu. Tak ada lah, tengok dia berderma-derma ke surau masjid, tak, langsung tak ada. Padan lah orang curi masuk rumah dia pun. Alah. Tak boleh kita berfikiran negatif pada orang, kita kena berfikiran positif. Kita kata tak apalah saudara, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, dan Allah Ta'ala berikan pada awak pahala yang besar di atas kesabaran yang berlaku. Itu ayat positif. Kita letak Allah nak hapuskan dosa, Allah nak angkat darajat. Jangan ada letak, jangan ada mikir benda yang pelik-pelik yang karu. Memang pun saya rasa harta dia ni memang sudah. Kenapa kita suka menjatuhkan hukum? Suka menjatuhkan hukum kepada orang? Tidak sama sekali. Yang kelima, istihqaqul imamah. Orang yang sabar itu orang yang layak menjadi pemimpin. Orang yang layak menjadi pemimpin di dalam agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang menjadi pemimpin dengan arahan kami, kata Allah, sebab apa? Lamma sabaru, apabila mereka sabar. Para anbiya alaihimus salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Nabi kata, asyaddun nasi bala al-anbiya. Orang yang paling kuat kena ujian bala nabi-nabi. Kalau kita nak kira, tak payah dah. Tak payah dah. Tak payah nabi, tak payah kena bala, sebab dia orang yang paling dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Tak. Nabi kata orang yang paling kuat bala nabi. Para anbiya alaihimus salatu summal amsal. Maka di sinilah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul a'immah, imam bagi segala imam. Apa jadi dia? Semua ujian ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak? Orang kata macam-macam, ahli sihir, majnun, gila, macam-macam benda orang kata. Jadi kalau kita nak jadi imam, nak jadi pemimpin dalam masalah agama, setakat orang nak kata, orang nak komen kat Facebook, orang tulis surat layang, tak usah duduk kira lah.
Pasal itulah saya sendirilah secara peribadi nak belajar daripada sirah para anbiya ini. Bila orang kata macam orang duk forward kita, saya tu hantar susah. Saya tak nak baca pun. Sebab biarlah mereka memberi pahala kepada saya, sebagaimana kata ulama, bila orang beritahu kepada dia, orang cerca awak Syekh, dia kata alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada saya pahala yang saya tak buat. Pahala yang kita tak buat. Kita duduk diam kat rumah, orang duduk cerca kita, duduk hentam kita. Kita duduk meraih pahala. Pagi, petang, siang, malam, orang tu dah beri amalan dia kepada kita. Alhamdulillah. Tapi itulah suasana je. Saya tengok seorang contoh yang besar seperti Abu Bakar, Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dia menentang golongan yang murtad pada zaman dia. Abu Bakar besar, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala contohnya, ketika dia dipukul dalam penjara, kata di anak murid Imam Ahmad ni kata apa? Aku tidur satu malam di rumah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, aku tengok pada waktu malam dia bangun menangis. Bila dia bangun menangis, anak murid dia tanya, ya Aba Abdullah, kasura buka'uka laylah famas sabab. Semalam saya tengok malam tadi Syekh kuat sangat menangis, kenapa? Qala Imam Ahmad, zakartu darbal mu'tasim iyai. Aku teringat aku dipukul oleh Mu'tasim, khalifah pada waktu itu, dipukul pada waktu itu. Tapi aku juga teringat ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Siapa dia buat tak baik, maka balasannya tak baik. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa dia maaf dan buat baik, maka pahalanya Allah Ta'ala akan ganjari. Fasajatu, kata Imam Ahmad, aku bersujud, wa ahlaltuhu min darbi bisujud, maka aku halal lah siapa-siapa yang pukul aku dalam penjara itu dalam sujud aku. Ini dipanggil ayah. Mereka ini orang yang kuat, karena itulah nama dia disebut sampai hari ini. Orang kenali Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ini sebagai Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad sebagai apa? Sebagai Imam Ahlus Sunnah yang kita patut kita kenal. Mungkin tuan-tuan rasa pelik cerita ni. Apa sebab dia kena pukul? Baru sedap cerita sikit tak? Di mana di zaman Mu'tasim, pada waktu itu berlakunya masuk golongan falsafah. Falsafah masuk jadi golongan Mu'tazilah ini. Ia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Siapa tak kata akan dipenjara dan dipukul. Maka ulama-ulama lain guna perkataan tauriah, dia panggil. Tauriah ni orang panggil cakap pusing. Quran makhluk ke tidak? Dia pun angkat tangan dia. Taurat, Injil, Zabur, Quran, hadhil arba'ah makhluk. Empat ni makhluk. Mana dia dimaksud dia jari dia ni, empat ni makhluk. Itu dia panggil ayat pusing. Dia tak kata Quran makhluk, hadhil arba'ah. Dia kata ni empat. Maksud dia empat jari aku ni makhluk. Lepas. Mari zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia tak mau kata. Sebab dia ni imam pada waktu itu. Katanya waktu hari perbicaraan, di luar dewan perbicaraan tu penuh orang satu padang duk tunggu Imam Ahmad kata Quran makhluk ke tidak. Jadi Imam Ahmad kata, kalau aku main belik lagu ni, orang salah faham, semua akan bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Maka dia tak kata. Bila dia tak kata, apa jadi? Para jemaah sekalian, maka dia dipukul. Kata di penulis-penulis sejarah katakan, kalaulah seekor gajah dipukul dengan pukulan yang dipukul pada Imam Ahmad, saya mati gajah. Tapi Imam Ahmad sabat, teguh pendirian sampai peringkat dia dipukul, sehinggalah
katanya kain dia tercabut habis, tinggal satu benang lagi yang ada di pinggang dia yang menyebabkan kain dia tak jatuh dan tidak terdedah aurat dia. Bila orang tanya dia, ya imam, waktu orang pukul tadi nampak mulut tuan duduk bergerak macam baca doa, apa yang tuan baca? Imam Ahmad kata apa? Qultu Allahumma inni as'aluka bismikal ladzi mala'at bihi arja'al arsh. Dia kata, ya Allah, aku minta denganmu, dengan namamu yang penuh kemuliaannya di seluruh arah ini, in kunta ta'lamu anni 'ala shawab fala tahtika li sitra. Dia kata, kalaulah aku ni benar, janganlah dedahkan aurat aku. Jadi benang yang ada di kain dia tu, kata orang macam besi yang pejal, dipukul tak tercabut. Dia duduk doa, ya Allah, janganlah dedahkan aurat aku. Ini orang jaga maruah yang besar. Kata anak dia, anak Imam Ahmad kata apa? Allahu Akbar. Dia kata, aku selalu dengar bapa aku ni berdoa kepada seorang yang bernama Abil Haisam. Allahumma ghafarallahu li Abil Haisam. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan kepada Abul Haisam. Kata di anak dia, siapa dia ke Abul Haisam ni? Tok guru mana ni? Orang besar mana hebat sangat nama ni? Selalu dia disebut. Kata Imam Ahmad, Abul Haisam tu Al-Haddad, tukang besi dia ni. Jadi Abul Haisam ni terkenal bila Imam Ahmad nak pergi pada hari perbicaraan nak kena pukul, dia kata apa? Lalu dekat dengan tempat pukul, nak keluar daripada penjara, tiba-tiba ada seorang pegang baju dia, pegang baju Imam Ahmad. Dia kata, Syekh, tunggu kejap, tuan kenal tak saya? Imam Ahmad kata, siapa awak ni? Qala ana Abul Haisam Al-Ayyar. Saya ni Abul Haisam. Jadi Imam Ahmad ni bila sebut nama Abul Haisam ni, terkenal di bandar itu seorang pencuri perampok yang pakar, pro dalam bidang mencuri. Abul Haisam. Ingat ke dia nak buat apa tuan-tuan? Pegang Imam Ahmad, nak suruh berdoa dia, nak suruh lepas dia ke macam mana tak? Dia kata apa? Dia kata tertulis di dewan dalam apa ni, catatan hukuman ke atas dia, dia dipukul 18,000 pukulan, kena rotan 18,000 kali. Ya Imam Ahmad, aku dipukul 18,000 kali, wa sabartu fi zalika ala ta'ati syaitan, aku sabar semata-mata taat kepada syaitan. Sedap ayat dia ni, motivasi besar. Aku boleh sabar sedangkan aku di atas kebatilan, taat kepada syaitan, nak jadi pencuri. Li ajli dunya fasbir anta fi ta'atir rahman li ajli din. Maka tuan sabarlah hari ini, walaupun dipukul, walaupun dilanyak, semata-mata nak menjaga agama Allah. Imam Ahmad kata apa? Pencuri bagi motivasi kepada aku, ia menyebabkan semangat aku untuk berdepan dengan pemerintah pada hari itu lagi kuat. Subhanallah. Ini dia panggil cerita manusia yang sabar Allah Ta'ala beri. Maka orang-orang yang sabar terlalu banyaklah kalau kita nak cerita. Karena itulah kalau kita lihat imam-imam yang besar, ramai di kalangan mereka duduk dalam penjara. Jadi kita tak boleh kata, oh sampai syekh ni tak boleh ikut dia sebab dia ni selalu dalam penjara. Penjara bukan sebab, kadang-kadang bukan sebab salah dia, tapi pemimpin yang zalim, itu masalah dia. Baik, kita pindah kepada tajuk yang keenam, kelebihan yang keenam, an-naihatus saqla asdaq. Rintihan orang yang berhajat itu lebih benar, lebih benar. Maka orang yang sabar, bila dia merayu kepada Allah Azza wa Jalla, rayuannya daripada hati. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, aku susah. Ya Allah. Jadi kita merayu kepada Allah Azza wa Jalla. Malangnya dalam pemerhatian saya yang sedikit, bila kita pergi NGO yang nak pergi bantu orang susah, ramai di kalangan mereka tak solat pun, maya pun tak. Jadi mereka ni rugi, dunianya rugi, akhirat lagi rugi. Tapi kalau orang mari bawa barang-barang, dia yang cepat ambil. Ini masalah. Yang ketujuh, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala merupakan tanda hub wa khairiyah.
Tanda Allah Ta'ala sayang dan tanda kebajikan pada orang tu. Kita jangan minta, tapi kalau dia mari, sabar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Apabila Allah SWT nak beri kebaikan kepada hambanya dalam dunia ini, maka disegerakan uqubah. Uqubah ni ujian kat dalam dunia ni. Sakitnya dengan apa-apa, maka kita kena ingat. Sebaliknya, apabila Allah Ta'ala nak beri kepada hambanya kejahatan, amsaka anhu bizambihi, Allah Ta'ala tak ambil tindakan atas dunia dosa dia buat. Lagi banyak dosa, lagi semangat, lagi segar, lagi hebat, sehinggalah Allah Ta'ala bila mari hari kiamat dia mati, baru diambil tindakan. Maka ini berat. Saya dalam pengalaman menghadapi banjir tahun lepas, sikit cerita. Bila kita pergi melawat di tempat orang kena banjir, dalam kampung-kampung lah, ulu-ulu Kelantan, dia kata dia mari di surau kita, di masjid yang NGO ni bina. Ada seorang ketua, kita lantik jadi penghulu situ, penghulu masjid. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak jumpa saya sebelum banjir baru ni, jangan cari di masjid, jangan cari di surau. Carilah kami di tempat belaga ayam, tempat berjudi, kedai-kedai kopi, kelak-kelak buah, saya di situ." Alhamdulillah, dia kata, Allah Ta'ala hantar mari banjir sehingga saya bertemu dengan Ustaz, saya kenal rumah Allah. Menangis. Tengok. Jadi bila Allah SWT sayang kepada hamba, diberi ujian untuk apa? Untuk diambil tindakan hari ini, dan mereka di akhirat esok selamat, insya-Allah. Yang ke-8, sabar menghadapi musibah ini, janjinya syurga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila saya ambil dua kemuliaan hambaku, dalam hadis kata karimatai, mana dua biji mata dia, dia boleh tengok, akhirnya kena kencing manis, mata dia tak nampak, jadi buta. Dia sabar. Nabi kata, Allah Ta'ala lam yakullahu jaza'in di ilal jannah. Allah kata dalam hadis kursi, tidak ada balasannya bagi orang ini kecuali syurga. Subhanallah. Ada orang kena ambil mata, ada orang kena ambil kaki, macam-macam. Oh, kena potong kaki dah dia. Subhanallah. Ada orang kena potong, macam-macam. Kita ni kena potong, kena tukar jantung lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, siapa dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian ini, dia sabar, maka baginya syurga, sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Hadis yang syurga-syurga tadi riwayat oleh Imam Bukhari dan lainnya. Dalam hadis lain Nabi kita bersabda, innal abda, seorang hamba itu apabila telah ditetapkan kadarnya, maqam darjat dia di syurga, lam yablugha bi'amalih, amalan dia tak sampai, tak boleh nak pergi. Semayang dia pun tak kuat, puasa sunat pun tak berapa banyak, apa jadi? Sedangkan dia punya level dia, kita kata tingkat 5. Contoh ni, dengan ibadat kita boleh naik tingkat 3 ya, 3,5 ya, tak lepas. Tapi Allah nak beri dia derajat 5, apa nak buat? Ablahullahu fi jasadihi au malihi au fi waladihi. Allah Ta'ala akan ujikan dia dalam tubuhnya, dalam hartanya, dalam anak dia. Boleh jadi anak dia meninggal, dia sabar, harta dia dirompok oleh orang ataupun rusak, ditenggelami oleh air banjir contohnya, ataupun dia sendiri sakit, maka darjat naik sampai kepada tingkat yang Allah nak beri. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik, itu 8 kelebihan, keuntungan sabar. Kita berpindah kepada asyurutul jazaiyah, iaitulah kerugian yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak sabar. Orang yang tak sabar, apa dia rugi? Yang pertama sekali, dayaul iman. Iman dia hilang. Iman dia hilang. Mungkin hilang itu maknanya bukan hilang terus, tapi turun darjat keimanan dia, turun darjat iman dia, turun, tak kuat iman, lemah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang mukmin ni, pelik.
in asabahu inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu baik. Tapi Nabi kata apa? Tidak ada kebaikan ini kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa susah, dia sabar, fakana khairan lahu, maka baik bagi dia. Wa in asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Kalau dia mendapat kesenangan, dia syukur, maka itu baik bagi dia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata di para ulama, di antara fenomena turunnya darjat iman iaitulah asyakwa ila ghairillah, kita banyak mengadu kepada lain daripada Allah. Hari ni bala besar, sakit gigi ke, sakit kepala ke, tulis di Facebook lalu, oh hari ni cuti kerja saya sakit. Ni Allah Ta'ala ni tak ada sepatah doa pun pada Tuhan. Jadi kita mengatakan bahawa kita banyak mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan tidak sabar, tak sabar. Kata di Syaqiq Al-Balkhi, dia kata apa? Man syaka musibatan ila ghairillah. Siapa dia mengadu musibah dia kepada lain daripada Allah Ta'ala, cerita orang tu, cerita orang ni, lam yajid halawat ta'ah, dia akan kehilangan kemanisan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hilang manis, duk serabut perut ada. Kata di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dengan iman diumpamakan seperti kepala dengan tubuh. Apabila kepala dipotong, maka tubuhnya juga mati. Jadi bila kita tak ada sabar, iman kita juga akan hilang. Seorang sahabat nama dia Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dia telah berwasiat kepada anaknya sebelum dia mati. Dia kata apa? Ya bunai, wahai anakku. Jadi ini wasiat untuk kita sama. Kamu tidak akan dapati kemanisan hakikat iman sehingga kamu tahu bahawa apa yang Tuhan tentukan mesti kena, dan apa yang Tuhan tak tentu pada kita tak akan kena. Tak sedap bimbang. Kita ni kat Allahu Akbar, kalau kena ujian sikit mengamuk lah, silap aku tadi, kenapa aku mari sini, kenapa lah. Apa nak silap, benda dah berlaku lah. Kita sabar apa yang ada. Kalau salah, taubat. Kalau kita tak bersalah, kita sabar. Ini tak boleh nak lari lagi. Yang kedua, kerugian yang kedua, dia panggil ar-rusub fil imtihan, mana orang ni gagal dalam ujian. Gagal dalam ujian. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kepada kamu, dia nak tengok siapa lebih baik amalannya. Mana kalau kita boleh sabar, itulah orang amalan yang terbaik. Siapa dia jazak, siapa dia mengamuk, maka orang ni hilanglah pahalanya. Kata di Luqman Al-Hakim, dia bagi wasiat kepada anak dia, ya bunayya, dengar, tulis wasiat Luqman. Dia kata, wahai anakku, api itu, emas diuji dengan api. Letak api, nampak emas ni asli tak asli, berapa karat. Wal abdu salih yujarrabu bil bala, hamba Allah yang saleh diuji dengan bala. Fa iza ahabballahu qauman ibtalahum, bila Allah Ta'ala sayang kepada hamba, satu kaum diberi ujian, faman radiya falahur ridha, siapa dia redha, Allah Ta'ala dapat keredaan Allah. Siapa dia marah, maka dia dapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Inilah kita lihat banyak kata-kata para ulama. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar kata apa? Bulina bid-dharra fasabarna. Kami telah diuji dengan kesusahan, kami sabar. Wa bulina bis-sarra falam nasbir. Tapi sebaliknya, kalau kita diuji dengan senang, kita tak sabar. Lupa daratan, mudah hilang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita ni bila senang, terlupa pada Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itulah kita jadi masalah yang besar. Kata di Sayyidina Ali bin Abi Talib, siapa yang Allah Ta'ala perluaskan ke atasnya dunia, Tuhan perluas pada semua projek kita buat jalan belakang, juta-juta kita. Siapa orang mari cari kita nak taja program tu, program ni, hebat kita ni.
falam ya'lam annahu qad mukira bihi, tapi dia tidak sedar dia ni telah diuji dengan benda tadi. Fahuwa makhdu'un an aqlihi, maka orang ni terpedaya dengan akalnya sendiri. Allahu Akbar. Kata di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata di Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, istawan nasu fil afiyah, manusia ni sama ketika dia senang, sama ya. Fa iza nazal al bala tabayanu, bila turun bala maka kita nampak selalu ujian. Tak usah kata apa, kadang-kadang ni benda kecil ya, simple je. Nah, satu kampung ni kena ujian, kena banjir, na'udzubillah lah, kita minta selamat, kena kebakaran contohnya. Pergi ziarah rumah ni nampak lain macamnya, nak bercakap dengan orang pun tak mau. Tengok pula jumpa sahabat yang kedua, Masya Allah, nampak dia sabar, tenang. Ini semua ujian Allah Ta'ala. Kata di Hasan Basri, ketika ujian mari, maka ketika itulah kita nampak bagaimana kita nak tengok orang sabar dengan tak sabar, sabar dengan tak sabar. Yang ketiga, kerugian yang ketiga, al-inhiyar, bermakna orang ni telah kecundang di dalam menghadapi ujian yang besar, maka dia sangatlah rugi. Sebab apa? Kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin kamasalil zara', bandingan seorang mukmin itu seperti pokok tanaman. Pokok ni ada yang bersifat anjal, bila mari angin goyang dia tepi, bila angin tak ada dia bangun balik. Jadi pokok ni akan bertahan. Ada juga orang mukmin ni tak tahan ujian, orang panggil keras, bila mari angin dia tak bergoyang maka patah. Ini dipanggil. Jadi naknya mukmin yang baik itu mukmin yang semua keadaan dia sabar ujian, syukur segala nikmat yang Tuhan beri, maka itulah dia panggil contoh orang mukmin yang baik. Sebagaimana disebut oleh para ulama, biarlah kita jangan terlalu kecewa yang nampakkan kita dulu senang, happy, tapi bila kena ujian, Masya Allah, seolah-olah dia seorang je yang diuji, orang lain tak kena uji. Tak. Perbincangan yang ketiga, tashilatus safqah, beberapa cara untuk meraih sifat sabar, ataupun istilah kali dia panggil tip nak sabar. Macam mana kita nak sabar? Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddati. Hendaklah kita kenal Allah Ta'ala waktu kita senang. Waktu kita senang ni kita zikir, kita solat, kita taat pada Allah Azza wa Jalla. Waktu kita susah, Allah Ta'ala akan lepaskan kita. Jadi ini dia panggil segala perkara itu cinta berbalas. Kita kena ingat, macam tuan-tuan dan perempuan hari ni lah, selalu beringat-ingat. Nah, segala insurans orang mari jual, belilah ke. Hak takaful pun beli, hak konvensional pun beli, hak untuk kita pun beli, untuk anak pun beli. Saya kadang-kadang tanya, untuk apa awak kempen insurans besar-besar ni? Oi, kalau tuan mati anak dapat gini-gini. Aku dah mati dah buat apa? Tak ada insurans yang tak mati kita, baru senang tak? Itu dia panggil kita insurans kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau sesuai diguna istilah ini, takaful kita macam mana? Kita kena kenal Allah Azza wa Jalla waktu kita senang, waktu kita diuji, dibala. Allah Ta'ala kenal kita pada ketika itu, pada ketika itu. Banyak cerita-cerita ni. Ada 3 orang yang terperangkap dalam gua kan, semuanya menceritakan pada Allah Ta'ala. Dia panggil tawassul dengan amal soleh, maka gua terbuka. Nabi Yunus alaihissalam bila dia ditelan oleh ikan, Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus ni bukan seorang ahli tasbih, waktu dia senang dulu, nasaya dia akan terus duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Mana tak keluar-keluar dah. Jadi itu dia panggil waktu kita senang kita kenal Allah Ta'ala, waktu kita susah Allah SWT akan beri kelepasan dan kesenangan kepada kita, sebab kita sudah berada sedemikian. Yang kedua, musyahadatun ni'am. Kita kena tengok kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita kena tengok nikmat kepada Allah Ta'ala beri. Yang kita hilang itu banyak mana?
Allahu akbar. Sakit. Berapa hari dia sakit? 5 hari. Hidup sihat walafiat 50 tahun. Jadi tak seimbang kita. Seorang syekh nama dia Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ni, mari seorang pergi mengadu pada dia, Tuan Syekh, dia kata saya hidup susah lah Tuan Syekh, hidup susah. Yunus kata apa? Kalau orang nak mari beli matamu 100,000, nak jual ke tak? Tak mau. Kalau orang nak beli telinga awak, tak mau. Nak beli lidah awak, tak mau. Nak beli akal awak, tak mau. Dia kata, tengok, mu memiliki aset lebih daripada berapa juta yang ada kamu miliki, tapi masih lagi kamu mari mengadu pada aku, tak cukup. Ini dia panggil cara kita. Sebab kita terlupa pada nikmat yang banyak, yang kita ingat nikmat yang hilang, yang sedikit yang hilang. Itu masalah kita. Sama juga kita dengan kawan-kawan. Saya dah putus hubungan dengan dia tu sebab dia ada masalah dengan saya. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, yang buat masalah dengan kita tu besar mana masalah dia, banyak mana masalah. Banyak masalah. Apa dia? Kita tengok-tengok, rupanya masalah dia tu 1/100. Kebaikan yang dia buat 99%. Berpuluh tahun dia buat, tak pernah kita ingat. Yang kita ingat satu kesalahan yang buat. Ini satu kepincangan, sebab kita tidak ukur kesalahan itu dengan nikmat yang telah dia buat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang yang punya pandangan mata hati yang sangat cerah. Bila orang mari ucap takziah ketika anak dia meninggal, dia kata apa? Dia berkata apa? Allahumma in kunt, ya Allah, sesungguhnya aku ni telah diuji dengan mati anak aku, faqad afait. Sesungguhnya engkau telah memberi kebanyak afiat pada aku, aku hidup lagi. Sesungguhnya engkau telah ambil anak aku ini, tapi ramai lagi yang hidup. Jadi dia duk ikut, kalau kamu ambil satu anggota ujung jari aku ada lagi 9 jari contohnya, maka engkau ambil seorang anak aku ada ramai lagi anak-anak. Itulah kata-kata yang menarik daripada imam-imam yang besar. Maka yang ketiga, kita kena belajarlah melihat kepada perangai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar di zaman dahulu dan juga zaman kita hari ini. Kita lihat Ummu Talhah, tulis nama ni, makcik-makcik kita ni menarik. Ummu Talhah ni, anak dia mati pada waktu malam, mati. Dia boleh tudung anak dia, tutup baik-baik. Bila suami dia balik, apa khabar anak kita? Berehat. Mana tadi anak dia sakit dia, bila dia mati rehat lah, tak ada sakit dah, tak menangis, tak apa, senyap gitu. Abu Talha bila tengok isteri dia nampak berhias-hias, anak pun dah rehat, tak ada apa, jadi pengantin barulah dua orang tu malam tu. Maka bagi esoknya diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkatilah apa yang dibuat oleh Ummu Talhah semalam. Sabar dia, tidak kata tunggu suami balik tangga bercakap, balik lambat tahu dah anak sakit. Sempat lagi dia berbulan madu pada malam tu, sedangkan anak dia telah mati. Ini contoh orang yang sabar. Imran bin Husain, sahabat Nabi, Imran bin Husain sabar menghadapi bala 30 tahun. 30 tahun bala, seolah-olah tulang, hanya tinggal tulang saja di atas katil, kurus dia, sakit. Bila orang mari ziarah dia bersama dengan Imam Syabi, tengok dalam keadaan dia begitu kurus, maka semuanya sedih, pakak menangis. Imran kata apa? La tabki, jangan menangis. Allah Ta'ala sayang kepada aku, dia beri ujian, maka aku sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini semua ni bahaya. Contoh-contoh yang sangat-sangat besar. Yang keempat adalah kita teringat kepada janji pahala yang besar bagi orang-orang sabar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa li ahadihim kana ashaddu farham bil bala. Orang-orang yang soleh itu sangat suka dia dengan bala sebagaimana kamu suka dengan nikmat. Itu orang soleh, orang yang faham masalah ni. Begitu keadaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mughirah dia kata seorang yang hebat nama dia Al-Ahnaf. Ahnaf kata apa? Zahabat min arba'ina sanah. Bila orang tengok dia ni berjalan tergagak-gagak gini, orang tanya dia apa keadaan ni Syekh? Dia kata aku sudah 40 tahun tak nampak mata, tak pernah aku beritahu kepada orang. Orang tak tahu dia ni sebab dia tidak mengadu kepada orang. Allahu Akbar. Jadi itulah dia kata. Yang kelima, kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala halang daripada kita dapat itu adalah merupakan nikmat yang tersembunyi yang kita tak tahu. Seorang pemuda mari jumpa dengan Sufyan As-Sauri. Dia kata, "Hei Sufyan, anggaplah apa yang Allah Ta'ala tak beri kepada kita itu sebagai pemberian." Tengok Khidir alaihissalam, bila dia naik perahu, dia belah perahu. Untuk apa? Supaya perahu mereka tidak dirampas. Dia jumpa budak-budak kanak-kanak kecil yang nakal ini, dia bunuh untuk nak jaga iman dua ibu bapa dia. Dan dia pergi baiki tembok kepunyaan dua anak yatim supaya harta ini dapat mereka ambil setelah dia besar. Allahu Akbar. Banyak benda-benda yang kadang-kadang kita teringat. Ada seorang di penjara. Cerita ni kata Syekh ni, kita ni tahun 1965 dia kena masuk penjara. Dizalim oleh pemerintah Mesir pada waktu itu. Dia dalam penjara 2 tahun. Tahun 1967 dia keluar daripada penjara, balik-balik kampung dia, kawan-kawan dia tak ada semua dah, dibunuh oleh pemerintah pada masa itu. Dia kata alhamdulillah aku kena penjara untuk selamat. Orang lain yang tak masuk penjara semua dah mati. Ini semua ni supaya kita berfikir, para jemaah sekalian, supaya kita berfikir dan kita ingat bahawa Allah Ta'ala kadang-kadang dia tak beri benda yang kita minta ni sebab apa? Ada benda yang nak diganti, ada benda yang nak diganti. Ada seorang perempuan zaman dululah cerita ni, dia boleh suami yang cukup tidak beradab. Kerja suami ni maki dia, kutuk dia, kata uduh dengan dia macam-macam. Bila dia mari bertemu dengan Syekh minta nak cerai, Syekh tu kata, kamu boleh sabar tak boleh sabar? Dia kata boleh, tapi beratlah. Kata Syekh, sabarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kamu anak yang taat. Subhanallah, Allah Ta'ala beri kepada kamu anak yang taat. Kata makcik ni subhanallah, bila mati suami dia tu, anak-anak yang dia dapat beberapa orang tadi semuanya memberi khidmat kepada dia. Maka dia kata hilang badahkan aku berterima kasih kepada bekas suamiku ni, walaupun dia duduk kutuk aku siang dan malam dulu, hari ni aku telah mendapat nikmat hasil daripada itu. Ini dipanggil nikmat sabar. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak beri mana. Tak beri suami baik, dia beri anak-anak yang saleh. Kita suami macam tu juga, tak dapat isteri yang salihah, asyik duduk membebel je, balik lambat pun kena marah, balik cepat pun kena marah, contohnya lah. Tapi janganlah mak marah dah, kata tak apa saya marah pun nanti anak awak jagalah. Allah Ta'ala nak beri apa yang kita tak tahu, wallahu alam. Itu dia panggil ada benda-benda yang kita kena ingat bahawa tidak semua yang kita nampak tak baik itu tak baik. Yang keenam, bila kita kena musibah jangan lupa istirja. Kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita semua ni daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan jangan lupa kita baca doa bertimpa musibah, Allah ma'jurni fi musibati wa khlufni khairam. Ya Allah, berilah pahala di atas musibah ini dan gantilah aku dengan lebih baik, sebagaimana kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah Ta'ala, kita kembali pada Allah. Jadi bila kita ingat bagus ni, kita ingat harta aku sendiri, anak-anak aku, Allah Ta'ala beri pinjam sementara, maka aku jagalah dia sekejap. Yang kedua, kita kena ingat bahawa kita sendiri pun akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak hari ini, kita akan pergi pada hari yang lain. Yang ketujuh,
di antara motivasi yang besar yang kita kena ingat, iaitulah indashtidadil karbi tabdu matali'il faraj. Apabila marinya ujian, tentulah di sana ada keluasan yang Allah Ta'ala nak beri pada kita, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Syarh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap bagi yang susah itu ada kesenangan, dan setiap yang susah itu ada kesenangan. Maknanya bila Allah Ta'ala janji, bila ada benda susah dia akan bagi senang, kita kena ingatlah sebagaimana para ulama, orang-orang yang soleh zaman dulu telah pun memberi peringatan kepada kita bahawa tidak selama-lamanya benda yang tak baik itu tak baik, bala itu duduk situ, dan selepas daripada bala kita akan mendapat kesenangan, tetapi dengan syarat apa yang telah kita belajar tadi, bahawa nikmat Allah Ta'ala beri disyukuri, bala yang diberi adalah kita menerima ujian yang tersebut. Mudah-mudahan sedikit motivasi yang ada di ni adalah merupakan penggilak pada hati kita di saat menghadapi ujian. Tamatlah perbincangan kita, setakat itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.